Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan Hai. Indonesia Cuisine. Saya Azrina binti Amir Zulkarnain. Nama saya Ediana Nabiha. Nama saya Siti Aisyah. Rizky binti Ramli. Kami dari kumpulan Hai. Pada hari ini kami akan membuat pembentangan tentang tajuk Indonesia Cuisine. Pengenalan. Makanan telah diiktiraf sebagai ekspresi identiti dan budaya yang telah muncul sebagai salah satu aspek popular pelancongan budaya. Makanan Indonesia disediakan dan yang mengandungi sejarah dan peringkat perkembangan budaya makanan Indonesia. Budaya Indonesia banyak dipengaruhi kuat oleh pelbagai agama termasuk Buddha, Kristian, Hindu dan Islam. Selain itu, kepelbagaian budaya, warisan, upacara, ritual dan hasil tempatan di setiap wilayah. Asal-usul masakan Indonesia dibentuk oleh beberapa faktor seperti alam, sejarah dan budaya. Berkaitan dengan budaya, Indonesia mempunyai kekayaan dan kepelbagaian budaya dengan lebih 1,340 kaum. Kebanyakannya mereka memiliki bahasa dan dialek mereka sendiri. Dalam edisi pertama Budaya Makanan Indonesia, rangkaian gastronomi Indonesia telah mengetengahkan bahan utama tempatan bermula dengan rempah dan herba yang telah diproses. Sebagai contoh, minuman sihat tradisional Indonesia yang dinamakan sebagai jamu. Assalamualaikum. Nama saya Azrina. Saya akan menerangkan tentang poin yang ketiga. Poin yang ketiga ialah bertajuk bahan-bahan utama yang digunakan di dalam masakan Indonesia. Bahan-bahan yang digunakan di dalam masakan Indonesia ialah halia, serai, lengkuas, rempah ratus, kunyit dan cili. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang fungsi-fungsi bahan tersebut. Pertama ialah halia. Halia digunakan sebagai perasa. Selain itu, ia juga dapat membantu penghadaman manusia. Ia juga dapat mencegah pertumbuhan kanser dan merendahkan paras kolesterol di dalam diri kita. Seterusnya ialah lengkuas. Lengkuas digunakan sebagai bumbu di dalam sesuatu masakan. Contoh jenis-jenis masakan yang menggunakan lengkuas ialah soto, lodeh, oseng-oseng dan perapan untuk ayam goreng penyet. Seterusnya ialah kunyit. Kunyit biasanya digunakan di dalam masakan Indonesia di dalam kuantiti yang sedikit. Kunyit juga dapat memberikan warna pada makanan supaya makanan kelihatan lebih menarik lagi. Kunyit juga boleh dijadikan sebagai bahan pengawet sesuatu makanan supaya makanan tersebut boleh tahan lama. Contoh masakan yang menggunakan kunyit ialah kari ikan, rendang dan nasi padang. Seterusnya saya akan menunjukkan gambar-gambar yang saya telah sebutkan tadi. Yang pertama ialah halia, yang kedua ialah lengkuas, yang ketiga ialah kunyit dan yang keempat adalah ketumbar. Fungsi ketumbar ialah ketumbar merupakan salah satu rempah yang mempunyai aroma dan rasa yang khas. Kebiasaannya, rempah ini digunakan dalam masakan daging dan ikan yang diproses. Ketumbar juga dapat mengurangkan bau yang hanyut pada daging dan ikan. Seterusnya ialah buah pala. Buah pala berfungsi untuk membantu melancarkan sistem pernafasan kita dan membantu pencernaan perut kita. Selain itu, buah pala juga mengandungi zat, serat dan vitamin yang tinggi. Ia juga dapat melegakan masalah kembung perut. Seterusnya ialah santan. Santan berfungsi untuk memberikan rasa lemak pada sesuatu masakan. Santan juga dapat mencegah daripada penyakit jantung dan
tubuh badan kita. Santan juga dapat menghasilkan tenaga dan meningkatkan metabolisme seseorang. Okey, contoh masakan yang digunakan santan, maafkan saya, ialah kari ayam, kari ikan dan kari daging. Okey, seterusnya ialah cili. Cili berfungsi untuk memberikan rasa pedas pada sesuatu masakan. Cili juga dapat memberikan tarikan pada makanan. Okey, contoh memberikan tarikan pada makanan ialah cili digunakan sebagai hiasan pada atas makanan. Okey, contoh masakan yang menggunakan cili ialah sambal ayam penyet. Okey, seterusnya ialah serai. Serai berfungsi untuk menaikkan aroma pada sesuatu masakan. Ia juga memberikan rasa dan menyedapkan lagi sesuatu masakan tersebut. Serai juga boleh dihidangkan sebagai minuman hangat untuk melegakan sakit seperti selesema dan lain-lain. Okey, dan akhir sekali ialah asam jawa. Asam jawa memberikan rasa masam pada makanan. Ia juga dapat membantu pencernaan manusia. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan gambar-gambar yang saya sebutkan tadi. Okey, yang pertama ialah lada, yang kedua ialah serai, yang ketiga asam jawa, yang keempat santan dan yang terakhir ialah buah pala. Okey, sekian, terima kasih. Struktur makanan Indonesia. Hidangan Indonesia kebiasaannya hidangan pedas dan gabungan rasa asas seperti manis, masin, masam dan pahit. Kebanyakannya orang Indonesia menggemari makanan pedas seperti sambal, sos cili pedas dan sebagainya. Kaedah masakan utama Indonesia ialah menggoreng, memanggang kering, menumis, merebus dan mengukus. Beberapa hidangan popular Indonesia seperti nasi goreng, gado-gado, sate dan soto dianggap sebagai hidangan kebangsaan. Hidangan makan pagi antara jam 6 sehingga 10 pagi, hidangan makanan pagi Indonesia terdiri daripada nasi goreng, bubur ayam, soto dan sebagainya, kopi, teh, susu atau jus buah. Hidangan makanan siang atau dikatakan lunch disajikan dari jam 11.30 hari sehingga jam 3 petang. Hidangan lengkap seperti nasi remes, nasi padang, bakso, mi ayam, soto, gado-gado, ayam geprek. Hidangan makan malam disajikan antara 6 petang sehingga 10 malam. Hidangan lengkap seperti nasi bersama lauk atau nasi goreng. Hidangan makan tengah malam pula, hidangan sederhana atau ringan seperti keropok, makanan bergoreng atau makanan pencuci mulut. Juga minuman segar atau sejuk. Saya akan meneruskan dengan different Indonesian cuisine. Saya akan mulakan dengan appetizer. Kebiasaannya, makanan pembuka selera orang Indonesia percaya dalam memberikan permulaan pada lelangit mereka dengan kepedasan cili. Jadi, makanan pembuka selera biasanya daripada nasi, sambal dan jeruk dengan sedikit daging, makanan laut atau sayur-sayuran. Kemudian adalah sup. Kebiasaan sup Indonesia adalah berminyak dan jernih dan mempunyai rasa rempah yang dapat membangkitkan selera makan. Selain itu, sebagai penambah gizi makanan, negara Indonesia kaya dengan rempah yang dapat memberi kelainan kepada sup. Sebagai contoh, rempah-rempah seperti buah pala atau cengkeh, buah kepayang adalah asli Indonesia. Main course. Makanan main course Indonesia pula kebiasaannya dapat dikenali oleh negara luar kerana di Indonesia terkenal dengan padi. Nasi memain peranan yang penting di dalam main course kerana nasi dapat memberi sumber karbohidrat kepada kehidupan seharian kita. Nasi sebagai makanan ruji biasanya dihidangkan bersama lauk
sebagai pelengkap rasa dan juga melengkapi keperluan gizi seseorang. Yang terakhir sekali adalah dessert. Pencuci mulut adalah hidangan bagi menyegarkan setelah menyantap hidangan utama. Pencuci mulut asli Indonesia kebiasaannya diperbuat daripada kelapa yang dapat memberi rasa lemak. Di Indonesia terkenal dengan dessert buah kelapa. Terima kasih.